Allah bagi tahu apa dia mengadu domba, maknanya orang yang kerjanya tak ada kerja lain mencaci, tak ada kerja lain menyebar fitnah dan tak ada kerja lain menghasut supaya ada pihak-pihak yang bergaduh. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 11. Okey. Kita tengok satu lagi firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 1. Mungkin ayat ni sudah terulang dulu. Okey. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji. Okay, kecelakaan besar. Kecelaka saja. Kecelakaan besar. Ini cerita ayat laknat yang Allah bagi ni. Kecelakaan besar. Maknanya sangat-sangat dibenci Allah. Kemudian kita katakan dalam surah Al-Masad ayat 4. Surah Al-Masad ayat 4 yang bermaksud dan juga isterinya dan orang perempuan yang memunggah kayu api. Ini masih bila? Kalau kita ambil cerita Abu Jahal, okay. Abu Lahab, tabat jada Abi Lahab watak. Okay. Maka kita ambil kata dia dan isterinya sekali jalan buat jahat. Dengki tak habis. Okay. Busuk hati tak habis. Sebarkan fitnah dan sebagainya. Allah dah sebut semua. Okay. Maka wanita yang suka mengadu domba, maknanya wanita yang memunggah kayu api itu maksudnya apa? Ada yang mentafsirkan bahawa wanita itu suka mengadu domba, menyebar fitnah serta menyampaikan berita dari ke sini ke sana dan dari sana ke sini. Ini kerjanya marin. Maka Rasulullah pun bersabda dengan maksudnya yang hadis riwayat Bukhari Muslim, okey. Tidak dapat masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Bawa cerita orang, bawa dosa, bawa maksiat, bawa balik dosa. Jangan main-main. Pergi kuliah, pergi rumah keluarga, balik ngumpat, balik ngadu. Dia tu buat kata begini, dia kata aku begitu, dia kata kamu begitu. Letih weh. Tak masuk syurga. Ini yang Umi nak ulang. Umi tak kisah sangat kita faham atau tidak ngadu domba tu. Ngadu domba arti bawa cerita kan. Okay. Tapi Umi nak kena jelaskan, nak kena kongsikan bahawa apa? Tak masuk syurga tu yang mahalnya. Okay, tak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Jangan bawa-bawa berita kau tahu dia tu gini-gini, kau tu tahu tak dia tu begitu-begitu. Macam kita ni hebat no. Oleh itu sekali lagi fitnah-fitnah keji-keji ini sudah jadi satu wabak di Malaysia. Satu yang sangat menarik. Satu yang diambil sebagai satu sangat penting. Padahalnya ada benda-benda lain yang lebih penting yang patut kita ketengahkan. Terutamanya dalam media sosial dan media massa. Akhirnya kita salah gunakan semua kemudahan yang Allah gunakan. Tak heran kalau Allah empuk kita dengan segala musibah. Okay, semua musibah-musibah ini bukan datang saja-saja. Bukan datang saja-saja. Dia adalah sebagai perhatian dari Allah untuk kita balik kepada Allah. Maka sekali lagi kalau kita mengimpikan untuk masuk syurga, belajar jangan bawa cerita orang baik ke tak baik kepada orang lain. Ingat kita nak masuk syurga dah solat berkali-kali umur 12 dah solat dah. Dah buat baik dah, zikir dah macam-macam dah. Tapi tiba-tiba tak layak masuk syurga hanya sebabkan dua bibir ini. Ya Allah. Hanya disebabkan lidah yang dua jari ini. Okay? Maka mari kita insafi diri kita. Kalau dulu pernah buat taubat terus, ya Allah, aku solat sunat taubat, ya Allah, terima taubat hamba-Mu, ya Allah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa semalam, dosa kemarin, ya Allah, tolong ampun, ya Allah, terima taubat hamba-Mu. Allah dah janji je, aku terima semua taubat walaupun dosa kamu seluas lautan, seluas langit dan bumi, sebanyak buih-buih di laut. Maka yang paling Allah sayang ialah orang yang sedar dia buat salah, kemudian dia bertaubat. Kembali kepada Allah. Jangan malu. Tapi jangan tempah pula. Tak apalah buat dosa dulu. Esok taubat. Umi cakap boleh ya taubat. Jangan. Jangan dirancang. Rancang buat jahat untuk taubat. No. Walaupun Nabi kata kalau buat sekali taubat, kemudian buat lagi, taubat lagi. Oh jangan. Itu namanya taubat sambal. Okay, rasa-rasa pedas, tobat nasuhah, tak makan sambalnya, pedasnya. Yee. Tapi esoknya mana sambalnya? Ya Rabbi, tanya pula. Kemarin kita kata tak nak makan sambal sebab sambalnya pedas. Bila tak ada sambal, dia tanya sambal. Itu yang kita kata,
Waalaikumsalam. Itu yang kita katakan taubat sambal. Jadi kalau boleh umur berapa pun, Umi tak tahu umurnya berapa, kan orangnya macam mana, tapi nampak muka kecil-kecil ni okeylah tu. Mudah-mudahan itulah menjadi penanda nanti di akhirat Jibril ke siapa ke malaikat akan tayang ke muka. Inilah ahli keluarga sembang petang. Mungkin dia malaikat buatkan tanda nama ke keluarga sembang petang, insya-Allah. Jadi sekali lagi kalau jumpa Umi di mana-mana, cakaplah, ceritalah, Umi saya ni ahli keluarga sembang petang. Umi kadang-kadang tak kenal, kadang-kadang tak ingat kat malanya orang tua kan. Okay? Orang muda pun kadang tak ingat juga kan. Tapi yang lebih banyaknya orang tua kan. Ni lupa itu banyak dikaitkan dengan tua. Apa sebab orang tua banyak lupa? Kerana apa yang ada dalam apa yang dikatakan, apa ke nama zatnya tu, banyak daripada elemen-elemen ingat tu, makin kita tua dia makin gugur. Okey, sebab itu kita kata neuron dalam kepala kita ada juta-juta neuron. Okey, juta-juta neuron. Kalau ikan yang kecil itu dalam kepala ikan yang kita makan tu, dia ada 100 neuron. Kata kalau ikan kembung kita makan, kita rebut-rebut kepalanya dan otaknya. Dalam otak ikan kembung tu ada 100 neuron. Jadi kalau ikan kembung kecil senoet tu ada 100 neuron, otak kita ni ada juta-juta neuron. Juta-juta neuron yang menggaitkan kita, menyambung segala-segala. Itu belum cerita otak kiri, otak kanan, otak depan, otak belakang. Umi ambil secara global. Kenapa kita lupa? Kerana kita kadang-kadang bila kita terlalu sesak dalam kepala ni, sesak banyak benda nak ingat, banyak benda tak siap, banyak benda macam-macam lah. Maka neuron itu akan gugur jadi sikit. Kalau kata tinggal 1000, dia tinggal 800, tinggal 600. Bila sampai 5, ataupun kita kata, kalau ikut pengkajinya, dia kata kalau sampai 500, kita sudah jumpa namanya dementia. Kita sudah diberi Allah namanya lupa. Kawan Umi dah seorang diserangnya. Lupa semua. Lupa kawan. Lupa semua. Umi mula-mula tengok dia, ya Allah, ya Tuhan. Peringkat awal dia nak kena, dia WhatsApp Umi satu benda yang sama sebanyak 3 hari. Mula-mula Mi heran, tapi bila kita telefon anaknya, mak kita dah tak berapa sihat kan, dia dapat penyakit lupa. Banyak benda lupa kawan, lupa macam-macam, lupa semua. Banyak benda lupa. Nombor telefon, nama kawan di rumah, dah mandi ke belum, dah makan ke belum. Ma'uzubillah. Itu maknanya apa? Neuron-neuronnya habis gugur. Kerana apa? Otaknya dipakai terlalu berat. Maka sebab itu kita kata, kalau kita kata lagu P. Ramlee, siang kamu kerja, malam kamu mesti pulang. Okay? Sebab itu kita katakan neuron-neuron dalam kepala kita ni boleh bekerja secara siang, malam tak payah. Tak payah bagi penat-penat. Sebab itu bila otak kita dah penat, kita nak benda yang santai-santai. Jangan bawa balik kerja ke pejabat, kerja kat rumah. Jangan. Esok tiba-tiba sakit jantung. Dia bukan sakit jantung, serangan jantung. Orang yang kena serangan jantung itu bukan dia sakit jantung. Kalau dia sakit jantung, dia tahu dia nak jaga. Tapi kebanyakannya, kenapa meninggal? Kena serangan jantung. Heart attack. Heart attack itu berpunca daripada terlalu penuh dalam kepala ni. Banyak sangat nak fikir sampai nak tidur pun tak boleh. Kita kata alfa, beta. Ya, itu taraf-taraf. Macam mana kita nak jaga otak kita supaya tidak tempat sangat usang. Jangan bagi neuron tu jatuh banyak kerana memikir satu benda terlalu, atau memikirkan perkara-perkara sampai penuh otaknya. Sebab itu kena bercakap, kena bersembang, kena bergurau, kena jumpa orang. Apa lagi? Supaya kita boleh bercakap. Okay? Kalau sedih, ya Allah. Paling tidak bercakaplah dengan Allah. Ya Allah, sedihnya anak saya buat aku macam ni, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Aku sedih benar ni, ya Allah. Jiran aku buat begini, ya Allah. Orang kata aku begini, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Macam mana nak meneruskan perasaan ini, ya Allah. Nangis. Kerana menangis itu satu daripada pintu. Pintu-pintu untuk merasa supaya kita ada pembantu. Kita ada pendengar. Ada orang tak nak jumpa orang. Letih kita, jangan tak jumpa orang. Umur berapa pun belajar jumpa orang. Kalau paling sikitnya berjumpa jiran-jiran. Okay, sebab itu sekali lagi jangan simpan diri dalam rumah. Walaupun COVID, kat Umi ada kebun kat depan. Kat depan pula dah. Kat tepi rumah, Umi keluar juga cakap kebun-kebun. Allah, kamu berbuah ya. Kamu jangan patah ya. Kamu jangan tak
Kalau berbuah biar sampai masak ya. Kita nak sedekah sama-sama masuk syurga, tahu tak? Sembang macam orang bodoh. Sembang lah, tak apa. Sebab kita nak keluarkan supaya tidak terlalu sesak. Kalau ada buah kelapa, oh kamu ni dah muda, boleh ambil dah tu. Okey, jadikanlah aku sihat dengan minum air kelapa kamu ni. Ya Allah, berkah ni. Macam tu. Nak ambil daun kunyit, minta maaf banyak. Daun kunyit kamu ni besar sangat, banyak ni. Tapi aku kena potong sebab daun kamu ni memang gunanya untuk daunnya. Kalau aku biarkan daun kamu ni banyak-banyak, nanti rugi kering. Sama je daun pandan kamu ni memang gunanya untuk mendermakan daun-daun kamu. Jadi jangan marah kalau aku ambil daun-daun kamu ni.